الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami rida Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami rida Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, kami juga rida bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul. Terima kasih pada pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, para pegawai, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya datang dari Sungai Petani pukul 6 tadi flight, sampai pukul 7. Kemudian solat pukul 7.50, kemudian bertolak ke sini. Kita bercakap tentang Ramadan yang akan kita sambut lebih kurang dalam, hari ni dah berapa tuan? Berapa Syaban? 19 ke malam ni? 19 ke 20? Lebih kurang. Jadi tajuk pada malam ni seperti yang kita semua sedia maklum, ialah berkaitan dengan menyambut suatu bulan yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah bulan Ramadan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu lah, Tuhan kamulah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dialah yang membuat pilihan. Allah menghantar banyak rasul, dan daripada kalangan rasul-rasul yang hebat itu, Allah memilih seorang yang paling baik, yang paling hebat. Allah menciptakan hari-hari, dan kemudian Allah memilih Jumaat sebagai penghulu kepada semua hari. Dan Allah jugalah yang membahagikan hari dan tahun itu kepada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampailah Zulhijjah. Dan Allah jugalah yang memilih di antara bulan-bulan itu, penghulunya adalah bulan Ramadan. Bila Ramadan nak sampai dekat dengan kita, manusia yang paling gembira dengan kedatangan Ramadan adalah orang yang paling beriman. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling seronok dengan kedatangan Ramadan. Itu ukurannya. Maksudnya orang yang gusar, tidak senang hati, tak suka dengan kedatangan Ramadan, menunjukkan bahawa imannya ada masalah besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Yahya ibn Kathir, imam, setiap hari antara doanya, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, sihat dan sejahterakanlah aku sampai bulan Ramadan. Ini ulama dahulu, salaf terdahulu.
Dan di kalangan ulama-ulama salaf, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah merindui Ramadan, melakukan persiapan untuk menyambut Ramadan, dan telah pun bermula untuk mendoakan kepada diri dan keluarga mereka agar Allah memilih tahun ini sekali lagi mereka berada di dalam Ramadan. 6 bulan. Kita lagi 10 hari Ramadan. Lagi 10 hari Ramadan. Daripada Ramadan tahun lepas sampai 10 hari lagi Ramadan, puasa sunat tak ada. Puasa sunat sehari pun tak pernah buat. Tak pernah terfikir pun untuk menanti Ramadan. Tak pernah ajak ahli keluarga jauh sangat untuk sama-sama menyambut Ramadan, seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, termasuklah Sayyidul Khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada hadis diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, bulan yang paling banyak aku melihat Rasulullah berpuasa sunat adalah bulan Sya'ban. Hampir Nabi berpuasa penuh di dalam bulan Sya'ban. Kerana apa? Kerana selepas Sya'ban adalah Ramadan. Nak masuk dalam Ramadan yang kaya dengan hadiah dan ganjaran lumayan, yang tidak ada dalam bulan-bulan lain. Ia seperti perlawanan bola sepak akhir di dalam bulan Ramadan. Kalau tak buat latihan, kalau tak ada training, tidak ada gol yang boleh disumbat dalam bulan Ramadan. Mustahil. Sebab tu ramai orang puasa tapi mereka tidak menutup aurat. Ramai orang puasa tapi mereka tidak mengerjakan salat. Ramai orang puasa tapi Quran tidak disentuh sepanjang bulan Ramadan. Tak sentuh. Puasa dia kosong, telanjang bulat. Lalu apabila dia bangkit di hadapan Allah di padang mahsyar, manusia akan diperlihatkan dengan pahala yang boleh dilihat dengan matanya. Dia akan melihat pahala salatnya, dia akan melihat pahala sedekahnya, dia akan melihat pahala puasanya, dia akan melihat pahala bacaan Qurannya, dia akan melihat pahala mengerjakan hajinya. Bila nama dia dipanggil, dia pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila lembaran puasa dibuka di hadapan hamba Allah Fulan bin Fulan, dipanggil seorang-seorang, Allah arah malaikat semak amalan puasanya. Dia pun ingat balik, dulu puasa alhamdulillah. Meninggal umur 63. Puasa start daripada umur 15. Start mula daripada 15 berpuasa, Allah ambil nyawa umur 63. Lebih kurang 45 tahun, 48 tahun berpuasa. 48 tahun berpuasa Ramadan lah, 48 kali Ramadan. Apabila dipanggilkan namanya, dihadapkan di hadapan Allah, dibentangkan amal ibadah puasa, di kalangan kalian akan mendapati bahawasanya tidak ada satu pun daripada pahala ibadah yang dilakukan. Dia pun heran tengok, sebab pahala ibadah di padang mahsyar boleh dilihat. Tiba-tiba bila datang giliran puasa, 48 kali berpuasa, 40 kali berpuasa, dia tengok tidak ada pahala yang disediakan oleh Allah. Lalu dia bertanyakan, ya Allah, di mana, kemana hilangnya pahala puasa saya? Dulu berpuasa, tetapi dia tidak melakukan persiapan untuk berpuasa. Hanya dengan melihat orang yang berpuasa, dia berpuasa.
Dia tidak tahu perkara-perkara yang boleh membenam dan membaham pahala puasa keseluruhannya. Apabila disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, puasa tapi mulut masih mengumpat, puasa mulut masih menebarkan fitnah, puasa mulut masih bohong orang, puasa tetapi masih lagi memaki hamun orang lain, maka kata Nabi SAW, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, sesiapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, al-qaulaz zur, perkataan yang keji, dan beramal dengan perkataan yang keji, falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah, Allah tidak berkehendak untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Berapa ramai kita hari ni, subhanallah, tambah zaman moden ni, menyebarkan fitnah orang, bohong terhadap orang, dengan hanya satu klik saja 1000 dosa besar boleh dapat. Dengan hanya satu klik saja 3000 dosa besar dalam masa sehari seorang tu boleh buat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak tahu hujung pangkal benda tu sahih ataupun tidak. Buka aib orang, orang lain share aib orang, kita pun share aib tu juga, tanpa segan silu, tanpa rasa berdosa. Semua orang tengok. Ni yang bulan puasa ni. Ni nak main bulan puasa ni, tuan-tuan, jaga. Kalau boleh tinggalkan terus. Kalau tak ada urusan handphone, tinggal tak di sebelah, kecuali untuk berhubung perkara-perkara yang penting saja. Betapa hari ini alat moden ini boleh menghasilkan dosa-dosa besar pada setiap hari. Kalaulah satu dosa sahaja boleh membaham keseluruhan pahala puasa, apatah lagi dengan berbelas-belas dosa-dosa lain dan juga ratusan dosa besar yang dilakukan. Hairan di hadapan Allah, tengok, ya Allah, mana pergi pahala kami? Tadhhabu haba'an mansura, pahala-pahala ibadat itu pergi dan menghilang seperti mana debu yang berterbangan. Hilang, tuan-tuan. Kita bila kita tanya Allah, Allah akan jawab bahawasanya kamu dahulu berpuasa tetapi kamu tidak jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kamu tidak jaga urusan-urusan yang membenam dan membakar pahala-pahala puasa kamu. Rugi kita puluhan tahun. Sebelum kita rugi, sementara masih berada di alam amal, iaitulah alam dunia, pakat-pakat muhasabah, pakat-pakat tengok apa yang Allah sedia dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali datang Ramadan, antara yang dilakukan oleh para ulama yang pertama ialah seronok dengan kedatangan Ramadan. Malam ni dalam masjid semua boleh tanya hati masing-masing, apa perasaan kamu wahai hati, wahai diri, apabila kamu dengar dekatnya Ramadan? Hati kita pun jawab, seronoklah sebab nak raya. Itu tak jadi. Apa perasaan kamu wahai diri bahawasanya Ramadan dah dekat? Dia kata seronoklah sebab nanti boleh pilih baju baru. Tak jadi. Apa perasaan kamu wahai diri, kamu mendengar malam ini bahawasanya lagi 10 hari akan Ramadan? Hati kita jawab, alah, tak boleh dah makan lepas ni, tak seronoklah Ramadan datang. Dengan jujur, tanpa perlu dipaksa oleh orang lain, setiap orang tahu apa jawapan dan bisikan hati kecilnya apabila tahu Ramadan sudah dekat. Dan hanya sedikit sahaja yang begitu gembira dengan Ramadan, sesuai dengan kedudukan imannya yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu saya sebut tadi, para ulama dahulu sangat seronok dengan kedatangan Ramadan.
6 bulan sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada aku pada tahun ini sekali lagi untuk kami berada di dalam pesta ibadah Ramadan. Kita berdoa entah? Kita berdoa ke tidak? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dalam hari-hari Rejab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Doa ini diulang-ulang oleh Nabi SAW 60 hari sebelum kedatangan Ramadan. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk saya dan kita semua. Mohon kepada Allah SWT, tolong ya Allah bagi peluang sekali lagi untuk kami duduk dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Tahun lepas ada di kalangan kita yang ada dalam bulan Ramadan, salat tarawih bersama kita dalam bulan Ramadan, tadarus Al-Quran dengan kita dalam bulan Ramadan. Akan tetapi tahun ni orang tu dah tidak ada di dalam masjid ni. Allah sudah mengambil orang dan kawan kita pergi ke suatu alam lagi yang bernama alamul barzakh. Allah nak bagi tahu kepada kita, apabila aku beri peluang, lakukan peluang itu sebagai yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ada orang esok subuh ajal dia. Dalam Malaysia ni, subuh esok ajal dia. Malam ini sehingga saat saya berceramah, orang itu masih hidup. Di kalangan kita yang esok ajalnya, malam ni dia masih menonton televisyen, wal'iyadu billah. Di kalangan kita esok ajalnya, malam ni dia masih lagi baca surat khabar. Di kalangan kita yang esok ajalnya, malam ini dia masih melepak di kedai, wal'iyadu billah. Maka orang yang esok pagi ajalnya, maka isyak sebentar tadi adalah isyak yang terakhir baginya. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau Allah bagi tahu kepada kita ajal kita, bagaimana solat yang akan kita lakukan? Subhanallah. Kalau malaikat Israel, malakul maut datang ke rumah kita, dia bagi tahu esok jam 5.30 pagi, 5:15 pagi, aku akan jemput kamu dan ambil nyawa kamu. Dia bagi tahu maghrib tadi, contoh. Maka solat maghrib kita, solat isyak kita tidak seperti solat yang pernah kita lakukan selama ni. Mesti panjang solat kita, kerana kita tahu bahawa maghrib itu adalah maghrib yang terakhir, isyak itu adalah isyak yang terakhir. Dan seandainya kalian tahu Ramadan itu adalah Ramadan kalian yang terakhir, bagaimanakah kiranya Ramadan yang akan kalian persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mesti hebat. Mesti banyak bacaan Qurannya, mesti banyak zikirnya, mesti banyak sedekahnya. Sebab itu Nabi ajar, salli salatan muwaddi', apabila kamu salat, salatlah seolah-olah itu yang terakhir dalam hidup kamu. Dan apabila kamu berpuasa, maka berpuasalah seolah-olah itu tahun yang terakhir bagi kamu. Ada orang dia ingat dia muda, maka dia tak mati. Ada orang dia ingat umurnya 20-an, itu bukan tahun untuk dia mati. Dia ingat umur dia 30-an, itu bukan tahun untuk dia mati. Umur 40-an, itu bukan tahun untuk dia mati. Nabi bagi tahu, apabila hampir dengan kiamat, kalian akan melihat al-mautul faja'ah, iaitulah kematian yang mengejut. Yang 15-an tahun, yang belasan tahun boleh mati. Yang 20-an banyak yang meninggal, 30-an banyak yang meninggal, 40-an banyak yang meninggal. Bahkan ramai di kalangan orang-orang yang masyhur, dalam Malaysia ni, yang pelakonnya, yang peniaga terkenalnya, yang menterinya, semua Allah ambil nyawa. Allah nak membenarkan kata-kata Nabi SAW.
bahwasanya kematian mengejut itu banyak di akhir zaman. Kalau dulu tuan-tuan 15 tahun lalu, 20 tahun lepas, banyak yang meninggal majoriti, yang 60 tahun ke atas lah majoriti. Tetapi persen itu zaman hari ini tidak lagi kepada yang 60 ke atas. Yang belasan tahun pun banyak, 20-an pun banyak, 30-an pun banyak. Kawan-kawan kita, anak-anak murid kita, jiran kita, saudara mara kita, Allah dah tunjuk bagaimana Allah ambil nyawa mereka, tak kira umur dan tak kira masa. Tuan-tuan, kita yang dalam masjid ni, saya tunjuk malam ni, kita yang dalam masjid ni, adakah semua akan hidup sampai tahun depan? Subhanallah, pasti ada yang takat tahun ni je. Hai, dia ni duk main gempak apa ni? Betul tuan. Ni kita yang 300 orang, 400 orang dalam masjid ni, adakah semua 2017 mereka akan masih lagi hidup?